prognosis. Dia punya keadaan tu sedang berusul lah untuk buat kemoterapi, cucuk situ, cucuk sini, try cara ni. So Allah SWT akan mengujikan para hamba-hambanya tu dengan pelbagai bentuk ujian. Semua kita ni akan diuji dengan pelbagai cara lah oleh Allah SWT kan. Kerana ujian-ujian ini actually menepati untuk membenarkan ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut kan wa lanabluwannakum bil khauf wal ju'. Allah akan menguji hamba-hamba ni kita semua dengan sama ada menguji dengan perasaan al-khauf, takut, resah, ataupun al-ju', kelaparan. Kemudian adanya wa naqsin minal amwal, adanya kekurangan harta, kekurangan kehilangan jiwa, kematian, dan juga kekurangan makanan, at-tamarat. Tapi ganjaran bagi mereka yang bersabar. So kita akan sampai turn kita masing-masing akan diujilah dalam bentuk lima jenis ujian ni kan. Kesedihan, kelaparan, keresahan, ujian kematian, ujian kehilangan harta, ujian tak cukup makanan dan sebagainya. Itulah semua adalah sebahagian daripada ujian-ujian yang akan dikenakan kepada para hambanya. Bertujuanlah sebenarnya untuk mengangkat darjat hambanya kan. Barang siapa yang bersabar, maka itulah sebab baik respon dia kepada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi the good thing is ujian-ujian Allah SWT ni dia bukanlah selalu berlaku kan. Dia macam kita belajar, kita exam kan A-level, end of semester, test. Mana period yang banyak? Belajar ke test yang banyak? Faham ke? Belajar yang banyak kan? Test sikit je. yang banyak. Test tu di end of sem, mungkin selang-selang period antara topik ada test. So macam tu juga kehidupan. Walaupun ada ujian, tetapi ujian itu tak banyak. Dia tak selalu ada ujian kan. Tak ada orang tu setiap hari ujian. Most of the time kita ni sedang berada dalam pembelajaran yang sedang diajar oleh Allah SWT kan. Life kita ni full of lesson lah. Tapi once in a while Allah akan menguji kita semua kan. So semoga kita banyaklah semakin hari banyak benda kita belajar dan kita diberi kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT kan. Ujian-ujian lebih besar lah instead of just ujian-ujian dalam akademik kita kan. Tu sedikit lah kot tazkirah pada malam ini sempena hari Khamis malam Jumaat. Baik, seperti biasa hari ini kita akan tilawah tadabbur sikit. Kemudian kalau ikut plan kita nak sambung kan, kita punya diskusi soal Nasru tu. Tapi mungkin kita akan tukar sikit lah kita punya bahan tu. Kita akan masuk cerita tentang benda baru. Untuk lebih variety sesi ni. Kita tengok malam ni, tengoklah. Kalau sempat kita akan sentuh topik tu. Kalau tak sempat, kita sentuh lah tahun depan ke. Minggu depan lah gaya dia. Saya rasa lah. Sebab tak nak lama-lama ini kan, nanti nak prepare kuis sebagainya. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama membaca surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Kita ada sekarang 8 orang. 8. Kita akan baca surah Al-Anbiya ini. Daripada mana Kita akan baca daripada ayat ke-45 sampai ayat ke-81. So total ada berapa ayat tu 85 36. Okey lah. Lebih kurang korang akan baca apa? Kurang bagi 8 berapa? 4 tadi mungkin. 4 lah actually.
Betul tak? Ayat 4 dan 8 32. 4 atau 5. Seorang akan baca 4 atau 5 ayat daripada muka surat 326 ayat ke-45 sampai ayat ke-81. Okay. So 4 atau 5 ayat lah insyaAllah. Sabar baca dulu, kemudian Qayyum, kemudian Imran, tu Uqash kalau Uqash ada. Kemudian Aiman, Adib, Fahid juga, Ammar. Ikut ni lah, ikut tendence yang datang kan. Sampai tu, adakah try tanya Baim ni? Ada. Tak balas lagi. Ultra kan? Lepas tu dia macam kalau tengok WhatsApp dia tu macam last scene pukul 6 lebih. Ya, betul. Okay. Alright. Auzubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin seorang boleh share dekat Wise tu, dekat tepi ni surah apa kita baca? Surah Al-Anbiya kan? Kita akan baca surah Al-Anbiya Wise daripada ayat ke-45. Surah Al-Anbiya, surah 326. Orang akan baca 4 atau 5 ayat lah. InsyaAllah. Surah ke-21. A'udzubillahi sami'alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وبنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قل بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم
أنتم الظالمون ثم نكيس على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس حتى لو لكم بسين. لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Boleh Amal sambunglah separuh muka ya. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الشياطين من ينشون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه آيات ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعالمين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah, Allah kita ambil sedikit waktu baca terjemahan dia. Kita open lah untuk kita discuss kan mana-mana ayat yang kita boleh ambil pelajaran sebagai pedoman, insyaAllah. Ya, Hehehe. ya Bu. Bu. Dengar. Ada kerja. Kalau rasa siapa nak share, boleh jugalah share kan. Mana ayat yang dibacakan. InsyaAllah kita akan share sikit lah. Abang share sikit. Alhamdulillah kita baru baca surah Al-Anbiya ataupun surah para Nabi kan. Yang menceritakan hampir bukan semua lah. Sebahagian besar nama-nama Nabi disebut dalam surah ini dan diceritakan sedikit sebanyak lah cerita-cerita tentang Nabi-Nabi ini dalam surah ini. Dan of course, apabila Nabi SAW dia membaca kisah Nabi-Nabi ini, Nabi-Nabi datang sebelum dia macam membaca ataupun melihat album foto, family foto, faham ke? Contoh kan, kalau kita balik rumah kan, rumah kita masing-masing mungkin ada kot foto album keluarga, simpan, yang kita frame kan, yang kita letak dekat mana-mana sudut kan. Apa perasaan bila kita baca foto family tu? Bila kita tengok, kita rasa Nostalgic. rasa apa? Nostalgic. Nostalgic, rindu, rasa oh ni lah. Tak, kadang tak ada gambar kita pun. Contoh kita macam bangga kan. Wah ni lah rupanya time dia muda. Sama juga bila kita tengok foto-foto album sekolah kan.
Batch-batch senior dulu lah yang pakai tudung rangi, Bila kita baca tu, kalau kita baca album sekolah orang lain, tak sama tak feel dia. Tak sama kan? Walaupun album sekolah kita tak ada gambar kita pun. Tapi sebab kita rasa kita sangat connected dengan senior-senior tu, alumni di the same school kita. Tapi kalau kita baca album sekolah lain, kita tengok kita tak rasa apa-apa pun sebab sekolah lain kan tak ada gambar-gambar family orang lain, gambar-gambar lama, kita tak rasa connected. So itulah boleh kita katakan perasaan yang dirasai oleh Nabi SAW. Wah, Nabi Yusuf macam ni juga, Nabi Ayub macam ni, Nabi Ibrahim macam ni. Sedikit-sedikit Allah bentangkan supaya Nabi ini dapat gambaran bahawa jika Nabi ditentang, bukan Nabi sahaja yang ditentang. Jika Nabi hari sedang berdakwah, bukan Nabi sahaja sedang berdakwah kan. Jika hari Nabi kena macam ni, kena respon macam ni, sebenarnya sebelum Nabi SAW telah datang pun para anbiya yang terdahulu, mereka ni telah dikenakan hukuman sama, telah pun diuji perkara yang sama, telah pun diejek, telah pun diperlakukan dengan cara yang sama oleh kaum mereka seperti mana yang kau kena hari ini kan. Jadi membaca kisah-kisah anbiya ini seperti melihat gambaran keluarga Nabi kan. Sebab para anbiya ni mereka terhubung pun. Kita semua ni terhubung kerana misi yang sama, kita terhubung atas akidah yang sama kan. Sebab itulah juga patutnya perasaan yang timbul bila kita ni membaca kisah-kisah Al-Anbiya ini, kisah sahabat, kisah Anbiya ni kan. Sebab kita tak rasa they are our family, tapi sebab kita akidah beriman kepada Allah, dan lebih besar daripada itu kita semua ni terhubung dengan mereka sebab kita ni melalui jalan sama kan, jalan Islam, jalan nak sampaikan kebenaran. Jadi itu sedikit sebanyak yang boleh cerita tentang surah Al-Anbiya. Allah memaparkan sedikit demi sedikit kisah para Nabi untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nak share dua benda hari ni kan. Setiap Nabi-Nabi ini ada aspek-aspek yang kita boleh belajar lah daripada mereka kan. Just nak share tentang dua kisah. Satu kisah Nabi Ayub, satu kisah Nabi Ibrahim. Kita tengok kisah Nabi Ayub sikit yang mana Allah sebut pada ayat ke 83. Sikit je sentuh tapi dia menarik. Iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah yang ke 21 ni ayat ke 83. Allah kata wa ayyub idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub, Nabi Ayub ni nada, menyeru kan, berdoa rabbahu, Tuhannya. Apa yang Nabi Ayub doakan? Dia kata macam ni, sangat menariklah doa Nabi Ayub ni. Doa para Nabi ni dia tak direct tapi dia menyampaikan maksud dia kan. Dia kata dia sedang sakit. Nabi Ayub diuji dengan kesakitan. Dia kata anni massan yadur, sesungguhnya aku ni telah pun disentuh dengan sedikit kemudaratan. Perkataan massan sentuh kan, maksudnya dia sebenarnya bukan sakit sikit, dia menderita sakit teruk Nabi Ayub ni, tapi sangat berhalus disebut aku disentuh dengan sedikit kemudaratan. Sebab kalau dia kata aku ni kena tipu azab teruk ni ya Allah, tapi dia cerita sangat halus, massan yadur wa anta arhamur rahimin. Apa tujuan dia baca doa ni? Sebenarnya dia nak Allah beri dia kesembuhan kan. Allah ringankan sakit dia tu. Nanti mungkin antum semua study apa penyakit yang dikenakan Nabi Ayub ni. Mungkin kita boleh fahamlah cerita ni kan. Tapi nak ceritanya pada doa ini ada satu benda kita belajar betapa santunnya para anbiya bila mereka ni memohon berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mereka tidak menyebut direct. Takut benda itu tidak proper, tidak beradab dengan Allah SWT. Mereka kata aku massan yadur, disentuh dengan sedikit kemudaratan. Sebenarnya siapa yang memberi mudarat ni? Mbak Im. Halo Mbak Im. Sekarang kita sedang membaca surah Al-Anbiya. Secara spesifiknya sedang discuss ayat yang ke-83
Iaitu tadi ulang sikit lah, surah Al-Anbiya ni surah tentang para nabi yang dibentangkan kepada Nabi SAW. Nabi membaca kisah-kisah Al-Anbiya ini, kisah para nabi ni, Nabi seolah-olah sedang membaca diary, buku sejarah, bibliografi keluarga dia kan. Sebab dia membaca kisah-kisah abang-abang dia yang telah pergi dahulu, yang telah menerima risalah yang sama dan telah pun berjuang di atas jalan yang sama. Dia rasa sangat connected dan sangat banyak benda yang boleh dibelajar oleh Nabi SAW. Dan setiap Nabi-Nabi ini ada sisi-sisi yang tertentu kita boleh belajar. Kita tengok sekarang ni pada apa yang kita boleh ambil daripada Nabi Ayub alaihissalam pada ayat 83. Dia berdoa wa ayyub iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Aku telah pun disentuh dengan sedikit mudaratan, sangat beradab. Sebenarnya kita kata, ya Allah, engkau telah memudaratkan aku, tak kata kan. Walaupun mudarat itu datang daripada Allah SWT, dia kata aku ni telah pun disentuh dengan sedikit kemudaratan. Sangat berhikmah, sangat halus nak menceritakan keadaan dia susah itu. Semoga Allah SWT dia meminta sebenarnya semoga Allah meringankanlah beban dia itu dan memberikan dia kesembuhan. Tapi dia tak nak put the blame atau meletakkan takdir dia yang tak baik itu kepada Allah SWT kan. So dia tak kata, ya Allah, engkau telah muji aku dengan kesakitan ni tetapi engkau maha penyayang, sembuhlah aku, tak kan. Dia kata anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Tapi engkau ni arhamur rahimin, yang paling arham, yang paling penyayang dalam kalangan penyayang. Subhanallah. Sangat polite, sangat halus doa-doa yang dilantunkan oleh para anbiya ini yang kita boleh belajar kan. Kadang-kadang kita ni terlalu agresif minta doa, kita menggunakan intonasi tak sesuai, bahasa-bahasa yang amar, yang menyuruh meminta-minta kan. Dia boleh, tak salah, cuma adab sopan tu kurang ada kan. So para anbiya ni subhanallah sangat sopan doa mereka, tapi mesej yang sampai sini kita baca pun kita segan kan apa dia orang buat ni. Padahal dia sangat teruk ujian dia, penyakit dia sangat teruk, berpuluhan tahun dia diuji sakit itu. Bila dia doa dia kata anni massaniya dur, masya-Allah, wa anta arhamur rahimin. Dia masih lagi menyifati Allah SWT sebagai Tuhan yang arhamur rahimin walaupun dia diuji dengan begitu rupa. Kalau kita lah diujikan, mungkin kita akan bersangkutan dengan Allah SWT kan. Jadi inilah akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh para nabi, kemudian dibentangkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipelajari dan diceritakan kepada para sahabat dan juga kepada kita semua kan. So hari ini kita belajar satu benda daripada Nabi Ayub untuk santun, lemah lembut dan berhikmah bila kita ni melantunkan doa kepada Allah SWT. Sentiasa kita menjaga adab, sentiasa kita bersangka baik di atas dan mendengar doa-doa kita kan. Apa-apalah doa kita itu, dan kita belajar untuk berdoa dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Amin. Itu satu kisah, satu cerita. Actually nak cerita juga pada malam ini mengambil juga kisah tentang Nabi Ibrahim AS. Walaupun kita ada Ibrahim kat sini, tapi kita tengok Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ni kita nak tengok sebab kita hari tu baru saja dengar satu pengisian yang sangat bagus, yang sangat, tak tahulah apa antum semua punya feedback dan penerimaan kan. Tapi yang berasa apa yang kita discuss itu sangat penting. Itu tentang satu risalah wahai pemuda kan, kita bincang itu. Kalau masih ingat ada apa, ada 4 rukun pemuda, siapa boleh tulis ada 4 rukun pemuda tu, ingat tak? Ke dah lost point tu? Sebab itu poin utama sebenarnya. Ada 4 arkan syabab. Sesiapa mungkin boleh type sikit. Ada 4 rukun. Yang beriman, ikhlas, sama saling amal kan? Betul. Baim dah tulis tu, masya-Allah. Amal satu semangat, betul. Masya-Allah. Jadi Hasan al-Banna seorang ulama kan, seorang kita panggil apa? Reformis lah. Hasan al-Banna ni kan, dia tinggal di negara Mesir yang sangat teruk. Dia tinggal di Mesir pada era-era, dia sempat zaman sebelum jatuh khalifah dan selepas jatuh khalifah. Dia menyaksikan kedua-dua zaman itu dan perbezaan dia kan. Bila jatuh khalifah Islam ini, buat kali pertama jatuh khalifah Islam,
dan tidak ada khalifah yang lagi yang bangkit selepas itu sampai hari ini kan. So nampak masalah tu. So dia nak menyerulah para pemuda ni untuk bangkit dan bekerja untuk Islam. Maka ditulislah risalah wahai pemuda ini khas untuk pemuda-pemuda mahasiswa universiti sebenarnya. Dalam risalah ni seperti kita bincang kan, Hasan al-Banna dia sangat menarik. Pakcik ni dia genius lah. Allah berikan ilham dia untuk memahami Islam dengan baik dan sangat besar pengaruh dia dalam dunia Islam ni. Dia kata pemuda ni adalah rahsia bagi mana-mana kebangkitan fikrah-fikrah kan. Dia kata itu kita bincangkan fikrah tu apa. Setiap fikrah, setiap pemikiran tidak akan berjaya melainkan adanya para pemuda yang sokong kan. Kalau orang tua sokong fikrah tu tak lagi jauh. Tapi fikrah itu jika disokong oleh pemuda, ia boleh pergi jauh dan akan berjaya. Tapi siapakah pemuda? Menarik. Sebab pemuda dalam risalah itu, it is not defined by umur ataupun by physical appearance kan. Ada uban ke, pakai spek ke, gigi, pakai braces ke, tak ada. Tetapi pemuda itu didefinisikan dengan jika dia ada iman yang kuat, dia ikhlas, kuat beramal, ada hamasah, maka inilah pemuda. Tak kisah umur dia berapa pun. Kalau umur dia 20-an tapi tak ada empat rukun ni, maka dia bukan pemuda. Jadi kalau dia umur 40 ke, 50 ke, selagi ada rukun ini, maka dia adalah pemuda. Subhanallah. Tapi insyaAllah secara umumnya semua empat-empat ni ada pada orang muda yang muda lah kan, yang basically 20 to 40. Sebab itu kita dapati sahabat-sahabat Nabi SAW ridwanallahu anhum ajma'in, mereka ini semuanya pemuda kan. Yang ikut Nabi ni orang muda lah mereka ni. Majority, boleh kata semua lah muda. Orang tua masuk Islam waktu Fathul Mekah tu ramai masuk Islam. Bapa Abu Bakar As-Siddiq, bapa dia nama Abu Quhafah, memeluk Islam selepas Fathul Mekah. Ketika itu bapa dia berumur 80 lebih dah. Mata tak nampak dah. Orang tua-tua time tu baru masuk Islam. Tapi Abu Bakar ni dia lebih muda daripada Nabi SAW kan, 2 tahun lebih kan. So maksud waktu dia masuk Islam tu dia umur 30 plus lah. 30 plus ni still muda lah, still young macam lagi. Kita nak baca tentang Nabi Ibrahim yang juga menunjukkan sifat-sifat pemuda dalam surah ini. Tengok sikit apa yang dia buat ketika dia ni masih dalam keadaan muda lah. Nabi Ibrahim ni dia contoh yang legend lah. Sebab dia beramal ketika dia muda, dewasa, sampai dah tua nak meninggal pun dia sangat kuat lah berpegang dengan Islam kan. Itu kita tahulah kisah dia kan. Kisah Nabi Ibrahim bermula pada ayat yang ke-51, iaitu Allah kata walaqad atayna Ibrahim rusydah min qablu wa kunna bi alimin. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim ini petunjuk rusydah, ar-rusyd. Allah bagi Nabi Ibrahim petunjuk. Ar-rusyd ni ataupun bagi Nabi petunjuk ni dan bagi dia kenabian sehingga dia ni ada buatlah beberapa action. Bila Allah bagi dia petunjuk itu, kefahaman Islam, kejelasan, melihat yang betul dan yang salah tu, apa yang dia buat, Nabi Ibrahim buat? Tengok apa dia buat kan. Selepas itu ayat ke-52 dia kata, ingatlah ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya. Iz qala li abihi wa qaumihi ma hazi tamathil allati antum laha akifun. Ni apa benda ni? Patung-patung yang korang duk khusyuk sangat. Antum laha akifun. Akifun ni dia macam beribadah dengan sangat konsisten. Kalau kita pergi masjid kita iktikaf kan, dia datang ru'uk yang sama. Akafa, akifun. Iktikaf ni kita stay kat masjid tu kan. Stay kita stay ni maksud apa tetap di masjid tu kita panggil iktikaf. Jadi tetapnya diorang ini menyembah berhala tu dipanggil akifun. Maknanya konsisten lah sembah berhala tu kan. So Nabi Ibrahim pun mempersoalkan apa yang korang sembah ni sebenarnya kan. Semangat sangat ni. Dia nampak tak pemuda? Okay, long short cerita dia sampailah page yang berikutnya. Dia pecahkan berhala semua-semua. Kemudian mereka berkatalah pada ayat ke-59 itu, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Pada ayat ke-59. Pada ayat ke-60 mereka berkata, qalu
Sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang mencela berhala-berhala ini. Masya Allah kan. Jadi bila Nabi Ibrahim tegur, pertama dia tegur kan. Tanya, apa yang kau sembah ni? Tak lain-lain juga. Lepas tu dia pergi pecahkan berhala tu, tinggal yang besar. Kita tahu cerita dia kan. So diorang pun panik. Bila berhala-berhala pecah, diorang panik. Siapa buat ni? Siapa buat ni? Diorang kata apa? Kita ada seorang suspek ni. Seorang Fatah, dia kata Fatah kan. Cuba highlight kataan Fatah tu. Fatah ni maksudnya pemuda. Kan? Sami'na Fatah. Kan dalam surah Kahfi pun sebut Fatah kan. Innahum fityatun. Ini Fatah lah juga ni, pemuda. Root word yang sama. Fatah yazkuruhum, yang disebut-sebut nama dia tu yuqalu lahu Ibrahim, yang nama Ibrahim. Kenapa bila berhala-berhala tu pecah kan, kenapa dia orang hanya target Nabi Ibrahim saja? Faham soalan ni? Semasa dalam dibincang-bincang kan, siapa buat ni? Dia orang hanya suspek ini mesti kerja Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim paling bersemangat. Semangat. Okay. Sebab soalan yang Nabi Ibrahim cakap dekat bapak dia dengan kaum dia dulu. Okay, ini sebenarnya menunjukkan tak ada orang lain yang buat kerja tu. Betul tak? Sebab satu suspek je yang timbul dalam kepala dia orang. Maksudnya orang yang akan hancurkan bahala kita ni mesti kerja Nabi Ibrahim ni. Mesti kerja Mamat tu je. Sebab tak ada orang pernah tegur sama ni. Orang buat silap. Katalah kan, kita orang JMI bangun tidur. Kenapa ni kita punya TV hancur ni? Tiba-tiba kan. Ni mesti kerja adik ni. Adik memang anti pun orang tengok TV ni. Maksudnya orang kenal Nabi Ibrahim sebagai orang yang anti kepada penyembahan berhala. Sehingga bila berhala pecah, tidak ada target lain, mesti kerja Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim ni masih muda. Walaupun dia seorang kan. Subhanallah. Ini adalah pemuda yang komplit rukun mudanya. Dia beriman dengan fikrah dia yang benar itu. Dia buat yang ikhlas. Dia beramal lah kan. Dia bukan saja orang pada cakap, tapi dia beramal. Pergi pecahkan berhala dan adanya hamasah. Subhanallah kan. Ketika Nabi Ibrahim muda kan. Jadi inilah ikon yang diangkat oleh Al-Quran. Nabi Ibrahim, seorang pemuda, walaupun dia berseorangan, sangat besar dia punya risiko kan. Dia berhadapan dengan bapak dia, kaum dia, tetapi dia ambil risiko tu kerana lebih utama adalah menegakkan kebenaran lah, iaitu mengajak orang kembali menyembah Allah SWT. Bila diorang tidak ada tuduhan lain, tidak ada suspek lain, kita fahamlah bahawa Nabi Ibrahim ni dia sebenarnya kuat bekerja sampai semua orang kenal dia sebagai orang yang anti syirik Masya Allah. Kita mungkin dikenali sebagai siapa dekat tempat kita? Dikenali sebagai orang yang kelakar mungkin, kaki bola mungkin, dikenali sebagai gamers ke kan. Waliyahzubillah Tapi Nabi Ibrahim dalam kepala kaum dia, dia ni kuat dakwah ni. Budak ni kalau siapa-siapa yang pecah bahala ni confirm Muhammad nama Ibrahim ni. So kita belajar baca kisah-kisah Nabi-Nabi ni nak ambil inspirasi kan. Semoga kita pun boleh mencontohi mereka. Kalau tak boleh contoh mereka 100%, kita cubalah 99%. Kalau tak boleh 99%, kita try 90%. Kalau tak boleh 90%, kita cuba untuk mencontohi mereka ni sehampir mungkin kan. Sentiasa melihat keadaan di luar sana. Kalau ada benda yang tak betul, kita tegurlah, ubah dengan cara yang sebaik-baiknya lah kan. Mungkin cara Nabi Ibrahim tu dilihat ekstrim kalau pada konteks hari ni. Sebab mana bolehkan pecah-pecah berhala. Tapi zaman dia itu, keadaan dia itu, dia perlu buat macam tu. Sebab dia seorang je. Kan? Dia perlu buat itu untuk trigger. Trigger ni apa yang bahasa Melayu? Trigger. How to say? Merangsang. Salah. Faham kan trigger tu? Supaya orang kaum dia tu berfikir, betul juga kan, kenapa kita sembah berhala ni? Padahal berhala pun tak mampu nak protect diri sendiri. So kita kena cari poin-poin yang boleh membuka minda orang yang buat tu. Sebab bila orang tu lama kan, dia kifun, sembah, lama dah terperak dengan games, lama dah terperak dengan maksiat, dia tak nampak dah jalan keluar. Dia dah jadi terhijab. So kita kena
men-trigger ni tu lah, mencetuskan pemikiran dalam kepala dia bahawa apa dia buat tu tak betul. Dia kena question balik lah apa yang betul kan. So itulah sedikit yang kita boleh belajar daripada Nabi Ibrahim. So alhamdulillah tadi kita dengar sedikit kisah Nabi Ayub dan kita tengok juga kisah Nabi Ibrahim. Setiap Nabi ni ada kisah yang sangat-sangat menarik lah kalau kita kaji dengan lebih detail kan. Ini kisah Nabi Ibrahim waktu dia muda kan, waktu dia tua pun ada sangat cerita hebat sampai dia end of his life lah. Nabi Ibrahim sangat teguh membawa Islam ni. Wallahu alam, adakah sesiapa nak share lagi, nak tambah daripada apa yang dibaca? Kalau ada. Dalam yang kisah Nabi Ayub ni kan, dia kulit lah. Betul pakai kulit. Dari kulit kan. Macam kalau kita dulu dia cakap yang kisah apa Nabi Ayub ni dia penyakit dia bukan teruk, maksudnya tak ada teruk sangat. Macam yang dia macam ada pendapat kata teruk kita sampai berpujing tu. Tapi bila saya cerita dia lain. Dia bukan dia rasa macam yang saya cakap dia tak ada teruk sangat penyakit dia tu. Tapi yang orang lain cerita. Faham. Tak pastilah sebab memang ada cerita sebut dia teruk sebab dia malah family lari daripada dia sebab keadaan dia teruk kan. So mungkin ada, nanti kita study lagi lah apa hujah-hujah yang kata teruk, apa hujah yang kata tak teruk kan. Tapi dia memang diuji kesakitan lah. Kesakitan yang berpanjangan sampai dia berdoa. Point kita lah pada doa dia tu lah kan, pada kehalusan dia berdoa tu. Is either dia teruk tak teruk tu, okay kita boleh define nanti. Mungkin ada hujah yang kata teruk, ada hujah yang kata tak teruk. Kita carilah di mana dia punya penghujahnya betul. Tetapi yang jelasnya kehalusan, kesopanan, kesantunan dia berdoa kepada Allah SWT tidak menyebut dan tidak meletakkan ad-dur, kemudaratan itu kepada Allah SWT kan. Walaupun hakikatnya Allah lah yang menguji kita semua ni dengan penyakit, ujian, kesakitan macam abang cerita tadi kan awal-awal kan. Ujian, semua ujian datang daripada Allah SWT. Tapi waktu dia berdoa, dia tidak menghalakan faktor ujian itu kepada Allah. Dia kata dia disentuh sedikit mudarat aje. Dan engkau wa anta arhamur rahimin. Kita nak cerita tentang adab lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, okey, terima kasih Wise di atas masukan. Nanti kita check balik lah apa sebenarnya berlaku kat dia ni. Ada siapa nak share lagi ataupun nak tambah ke ataupun nak respon, nak reply? Kalau tak ada kita nak tengoklah sikit kita punya macam mana, ada tak ada? Ayat 79. Okey, silakan. Macam dulu kat sekolah, kan kita biasanya kalau before belajar kan kita akan baca doa yang Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur tu kan. Tapi dekat sekolah saya ada seorang ustaz ni, dia macam bukan tak nak kita orang baca doa tu, tapi dia suruh kita orang baca ayat ke-79 ni. Setiap kali before class memang baca fafahamna Sulaiman sampai habis ayat tu lah. Tapi saya masih tak dapat tahu kenapa. Kenapa baca doa tu? Apa yang ada di sebalik ayat tu? Oh, faham. Macam nak cerita, doa ni dia ada ayat Quran lah in general kan. Of course lah setiap ayat tu dia ada dia punya background sendiri. Tetapi bila kita apply dalam konsep kehidupan kita tu, kita ambil dia in general. Faham ke contohnya kan? Contohnya kita baca Rabbi Shrahli tu kan. Rabbi Shrahli Sadri tu. Sebenarnya dia ada konteks yang tersendiri kan. Iaitu dalam konteks Nabi Ibrahim nak jumpa Firaun. Sekian. So, okay, betul juga yang Fahim sebut tu. Macam mana tadi? Okay, sekian. Tapi kita ambil makni doa tu, maksud doa tu, kita ambil doa tu untuk kita baca dalam konteks kita belajar kan. Sebab maksud dia tu bagus kan. Rabbi Shrahli, Ishrahli, Sadri, lapangkan dadaku, sekian. So kita baca. Walaupun asalnya lain dia punya cerita sebalik dia tu kan. Dalam surah Taha tu. Sebenarnya doa tu dalam konteks nak pergi berdakwah. Cuma kita baca dalam konteks
akademik. Tak ada masalah. Sama juga dalam kisah Nabi Sulaiman ni kan. Allah SWT memberi kurniaan kepada Nabi Sulaiman ni kelebihan. Yang mana dia ni Nabi Sulaiman, Nabi Daud Sulaiman kan. Siapa yang ayahnya? Nabi Daud ayah dia kan. Nabi Sulaiman si anak. Betul ke? Ke tak betul? Ke tak tahu? Ke tak ingat? Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud. Betul ke? Ke semua orang blur? Tak tahu, tak pasti. Betul. Betul kan? Sebab ada peperangan di antara Bani Israel dengan Talut dan Jalut tu. Okay, Talut, dalam tim Talut tu yang mengalahkan Jalut yang jahat tu ada Nabi Daud. Okay, akhirnya Talut menang semua. Waktu itulah kerajaan menang semua kat Bani Israel. Lahir daripada Nabi Daud tu Nabi. Okay, dia diangkat sebagai raja kemudian Nabi Daud kan. Dan dia pas kerajaan tu kepada anak dia Nabi Sulaiman. So Nabi Sulaiman ni dengan Nabi Daud diberi kelebihan oleh Allah SWT ni kelebihan kepimpinan. Diberikan kerajaan yang tidak ada kerajaan lain yang boleh menandingi kerajaan mereka kan. Sebab apa? Sampai tahap pokok, tak ulang kan, maksudnya binatang-binatang pun boleh berbahasa dengan diorang. Bila diorang ni diberi kepimpinan, Allah juga beri mereka ni kemampuan akal yang bagus lah untuk menyelesaikan masalah-masalah dia punya rakyat-rakyat dia. Nanti kita jumpa ni semua ada dalam Al-Quran cerita dia ni. Kan? Diorang ni boleh diberi apa? Mantiqat tair. Boleh diberikan kebolehan mantiqat tair ni berbicara dengan burung. Maknanya bijak lah kan sampai boleh faham bahasa burung. Jadi ada banyak kelebihan-kelebihan aspek tu lah pada Nabi Sulaiman especially. Nanti ada satu peristiwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni buat dua judgement yang berbeza dan Allah mengiktiraf judgement Nabi Sulaiman tu lebih tepat berbanding Nabi Daud. Okay, tu dekat ayat mana nanti kena cari dalam Quran ni. Cuma nak katanya Nabi Daud ni, Nabi Sulaiman memang diberikan ekstra apa tu, intelek, kefahaman agama tu dia lebih tinggi kan, sebab tu dia boleh memimpin dengan kerajaan yang kuat, dia boleh selesaikan rakyat. So kita berdoa lah semoga fafahamnaha Sulaiman. Sebenarnya doa ni nak katanya Allah telah memberi kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Kalau tengok doa tu kan, tapi kita kan suka baca tanpa faham. Bukan tak betul, tapi betul juga kan. So kita sebenarnya bila kita baca ayat tu dalam doa kita nak semoga kefahaman yang diberikan pada Sulaiman itu juga diberi pada kita lah. Itulah sebenarnya kot kenapa dia jadi amalan ni kan. Okey ke? Okey, terima kasih. Ada pun kat sini kan dia kata cerita kan tentang hukum tu. Inilah hukum tu. Ayat 78 tu. Yang dia dua orang tu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni buat judgement, penghukuman, tapi yang Nabi Sulaiman punya judgement tu lebih tepat. Walaupun Nabi Daud lebih senior kan. Kerana Allah kata fafahamna Sulaiman. Okay, so Nabi Sulaiman ni adalah ekstra part kefahaman tu kan. So bila kita kata kita baca doa ni dalam kita di kelas, actually kita punya maksud ialah tujuan ialah supaya Allah beri juga kita kefahaman tu lah seperti mana diberikan pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Alright, kalau tak ada ini baca sikit yang Fahim Syah ni betul juga. Betul ke supaya Nabi Ayub sakit baginda segan nak doa macam pernah dengar doa. Okay, betul juga. Kita tak nak macam mana, segan ni perasaan dalaman yang tak disebut dalam Quran, tapi inilah yang kita boleh tadabbur kan. Kenapa dia tak doa direct, dia biar je sakit dia melarat, kerana dia segan untuk meminta daripada Allah Ta'ala kan. Betul juga sebab para Nabi ni orang soleh, bila dia diuji dia segan nak minta, dia sanggup nak bertahan dengan ujian-ujian mereka tu kan, sebab dia segan nak meminta daripada Allah SWT kerana sudah cukup banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi at the end dia doa jugalah. Doa dia pun macam tu je kan, anni masaniyadur wa antu arhamur rahimin. Dan memang lepas tu Allah bagi dia kan tips macam nak selesaikan masalah dia tu. Dia kena mandi air sejuk, betul buang. Anyway tak apa, betul juga apa yang Fahim share tu.
Ini semua menunjukkan akhlak-akhlak Nabi yang sangat santun lah dengan Allah SWT. Alhamdulillah kita selesai dulu, kita punya terabur sedikit dari surah Anbiya. Memang best baca kisah Nabi ni, especially bila kita ambil daripada Quran kan. Sebab Quran memang highlight part yang penting je. Dan dia boleh dilihat pelbagai angle. Semua orang akan dapat manfaat masing-masing. Cuma perlu ni lah, perlu tadabbur, perlu hayati kan. Dan perlu jiwai lah cerita Nabi-Nabi ni. Mesti ada kaitan dengan diri kita lah, insyaAllah kan. So semoga kita sentiasa menggali lagi demi lagi, menggali-gali lagi rahsia-rahsia Al-Quran, khazanah-khazanah Al-Quran. Semoga ia menjadi panduan kepada kita kan, membentuk kita punya pemikiran, membentuk kita punya sikap, membentuk kita punya pandangan, akhlak sebagainya, supaya selari dengan Al-Quran kan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat-sahabat kan, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah. Dia punya watakan lah. Sahabat tanya Aisyah. Kata Aisyah, kana khuluqul Quran. Kana khuluqul Quran. Sesungguhnya khuluquhu, akhlak dia tu adalah Al-Quran. Jadi Nabi ni cakap, perwatakan, pandangan, cara fikir adalah diambil daripada Al-Quran. Dia adalah terjemahan daripada Al-Quran ni. Sebenarnya kita boleh macam tu juga kalau kita ni banyak mengkaji, banyak baca, banyak berdampingan. Sedikit demi sedikit sibrah Al-Quran itu akan masuk ke dalam kita. Sibrah ni adalah celupan tu, cecair-cecair Al-Quran. Macam kita tengok, kalau kita tengok banyak tengok WWE kan. WWE ke WEE? Ingat apa? WWE kot. Kan yang gusti-gusti tu kan. Kalau kita daripada kecil tengok WWE sampai tua, of course lah karakter WWE itu akan masuk dalam diri kita, betul tak? Kita jadi ganas, kita jadi nak mencarut, kasar kan. Sebab apa yang kita tengok tu dia mempengaruhi diri kita. UFC Khabib, mungkin lah Khabib pun kan, aspek tu dia kasar jugalah kan, aspek tu lah. So sama lah, kalau kita ni daripada kecil sampai sekarang tengok Shinchan, kita akan jadi budak-budakan kan. Tapi kalau kita daripada kecil sampai sekarang banyak bersama Quran, baca Quran, melazimi Quran, kita akan dapatlah jis ni adalah parti Al-Quran tu akan masuk dalam pemikiran, akhlak, perilaku sebagainya. It's a long journey sebab take time kan. Siapa ambil masa lama untuk belajar, menjiwai memahami Quran, but it's okay asalkan kita progress sedikit demi sedikit. Wallahu alam, lama pula borak hari ni. Kan macam dah makan masa lama pula, sejam lah. Boleh ke teruskan ni? Kesian pula masa-masa semua yang berharga. Kau ni nak study. Itulah study kan. So sebenarnya malam ni nak share, kita sekarang sedang bincang kan, selain pada kita tadabbur, kita sedang bincang siri surah-surah juz amma. Betul kan? Tapi pada mulai hari ni juga sebenarnya kita akan sambil-sambil tu kita akan rotate lah, kita akan tengok juga siri-siri Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah. Sahabah ni adalah mengenali para sahabat. Hayat sahabat. Belajar tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sempena kita dah dengar apa pengisian wahai pemuda itu, so kita nak go in deep lagi lah kan. Macam manakah karakter pemuda itu dibawa oleh peribadi sahabat. So malam ni just nak share slide je lah sebagai teaser, tapi tak sentuh pun, supaya boleh tertunggu-tunggu pada sesi yang berikutnya, insyaAllah. Kita share sikit slide. So kita punya, sorry nak share screen macam biasa, pop slide. Sekejap eh. Okay, nampak ke? Nampak ke? Nampak. So ini adalah slide tentang sahabat, tapi kita akan go kepada 10 sahabat yang dalam syurga dahulu. Okay, kita akan selang-seli lah sahabat, sirah, sahabat surah, macam tu lah. So ini sedikit info tentang sahabat Nabi. Cuma mungkin apa yang Abang share ni dia tak ada dalam buku lah kot. Maksudnya tak ada yang kita commonly tahu, kita akan skip kan, kita akan cerita benda yang ekstra lah.
cerita tentang ayat Quran cerita sahabat. Contohnya Abu Bakar ni kan. Apa ayat Quran cerita tentang Abu Bakar? Ada ayat Quran cerita Abu Bakar. Apa hadis cerita Abu Bakar? Kita tengok macam itulah. Kita tengok sahabat ni bukan sekadar nak tahu ni Abu Bakar, tapi kita nak mencontohi lah karakter-karakter yang ada pada para sahabat ni, bagaimana diorang bawa Islam dan bagaimana diorang ni apa yang so special tentang diorang sehinggalah ada dalam kalangan mereka ni disebut oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Nabi telah pun dijanjikan syurga kan. Tetapi bukan malam ni lah masanya sebab takut take time lah. So kita share tu je lah. Teaser. Ni sekadar nak trigger. Wallahu alam. Terima kasih semua sudi luangkan masa. Jika tidak ada apa-apa, kita bulan tu simbolik apa? Nak tahu memang akan tunggulah sesi berikutnya. Kalau tu sekadar perumpamaan sahabat lah. Sahabat ni kalau Nabi tu adalah matahari yang bawa cahaya, sahabat ni macam bulan lah yang reflects hidayah daripada Nabi kan. So mereka ni lah yang kita nampak Islam itu pada mereka juga. Kadang-kadang kita kompleks tak memahami Nabi sebab satu individu dan kita rasa macam terlalu ideal. Tapi kalau kita belajar karakter sahabat ni, mereka kan banyak karakter kan. So mungkin ada karakter tu lebih kena dengan kita. Kita boleh ambil sebagai ikon lah, insyaAllah. So macam tu lah, bulan ni kan daripada jauh nampak macam menarik, dia memantulkan cahaya matahari kan. Tapi sebenarnya bulan ada juga dia punya kelemahan-kelemahan kan. Kalau kita zoom bulan lebih dekat, kita akan nampak kawah-kawah pada bulan tu yang tak cantik pun. So ada je sisi-sisi yang kita kata manusiawi pada para sahabat ni, tetapi tidak pun mengurangkan status sahabat mereka. Still mereka ni orang hebat yang telah pun berjuang kepada Islam, daripada mereka jahil pada mereka Islam, dan mereka sangat banyak sumbangan. Itulah yang kita akan tengok dalam siri Hayatus Sahabah. Wallahu a'lam bissawab. Okey ke adik menjawab soalan kan? okey. Saya So sekadar 10.30, esok memang ada test. Sekali lagi jazakumullah khair semua sudi luangkan masa. Sebelum tu lah, siapa nak share ke, ada pun kita round table sikit lah sebelum kita end session. Fahim ada apa-apa tak Fahim? Ada. Iman ada apa-apa? Share ke, tanya ke, tak ada kan? Amal ada? Ada. Nanti boleh share dengan Najmi sebab tu dah janji kan. Kau ada apa-apa tak Koyung? Tak ada. Tak ada kan? Baim ada apa-apa? Tak ada juga. Baim segan tu. Uwais ada ke apa-apa? Tak pasti Uwais ada ke tak. Adik ada apa-apa tak? Sebelum kita end. tak ada. Last but not least, Aiman ada ke apa sebelum ni? Ada. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Jazakallah khair sekali lagi. Jazakumullah khair sekali lagi. Semoga masa yang kita spend ni diberkatilah oleh Allah SWT. Jangan putus asa dengan ujian-ujian. Terus bersemangat. Study kita punya study kan amanah kita. Dan pada waktu sama kita studylah juga Al-Quran yang ada pada kita tu. Semoga dapatlah kita ni mencelupkan diri kita dengan sibuk Al-Quran kan. Dan menegakkanlah rukun pemuda yang ada pada diri kita tu. Mencontohi Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kalau tak ada apa, kita jumpa lagi lah pada sesi berikutnya. Nanti kita akan bincang lah bila kan. Sebab nanti banyak sangat konflik of pandangan. Tak dapat nak fixkan hari apa. Kita akan bincang lah time to time insyaAllah. Exam A-level tu seminggu ke 2 minggu tak ingat. Yang SEM 1 tu. Sumatif seminggu je. Seminggu je lah. Lepas tu cuti SEM lah. Tak. Kita orang nak kena cover A2 punya. Sebab lab tu tak buat sambung. lagi. Paper 3 tak buat lagi. Betul juga. So lepas habis exam kira sambung SEM terus. Lebih kurang. Macam Mbak Im lah. Cuti sehari je. Imran, yang apa tu? Yang benchwork dah siap kan? Apa? Tak ni, ni apa, practical. Saya pula kena extend rasanya. Ke? Sebab COVID ke? COVID. Sebab saya punya apa tu?
Macam teori semua dah habis. Tinggal yang praktikal je lah. So praktikal tu dah kena cari sendiri kan. Praktikal maksudnya apa? Praktikal kelas ke praktikal internship tu? Praktikal kelas. Okey, kelas. Saya punya course nak kena buat ni, nak buat projek. Oh, okey, faham. So susah nak buat kesalahan kan sebab tak dapat nak berdarat. Okey, tak apa. Semoga dimudahkan usaha masing-masing. InsyaAllah kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.